Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan kelas sirah dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Okey, macam biasalah kita lepas baca Al-Fatihah, kita mulakan belajar dengan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, baik. Jadi kelas hari ini kita akan masuk tajuk yang baru, iaitu dakwah secara terbuka. Jadi adanya malam, ada juga siang. Adanya kegelapan, ada juga cahaya. Jadi adanya dakwah secara rahsia, ada juga dakwah secara terbuka. Jadi sebelum kita belajar, kita baca dakwah secara terbuka, kita ulang kaji dulu apa yang kita dah belajar mula-mula sekali. Yang pertama, kita belajar tentang peristiwa penurunan wahyu. Apa yang dapat kita ingat daripada peristiwa penurunan wahyu? Nabi beruzlah, iaitu Nabi mengasingkan diri. Nabi beruzlah, Nabi mengasingkan diri, duduk kat mana? Duduk kat Gua Hira. Kemudian pada umur Nabi 40 tahun, datang malaikat Jibril alaihi salam membawa wahyu daripada Allah, iaitu apa wahyunya? Surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Ingatlah kita apa surahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Okey, ayat 1 hingga 5. So selepas Nabi berjumpa dengan malaikat Jibril, malaikat Jibril suruh Nabi baca, Nabi tak boleh baca. Malaikat pun peluk Nabi dengan erat 3 kali, kemudian lepaskan, sehinggalah kemudian Nabi pulang ke rumah dalam keadaan takut dan gemetar. Nabi cerita dekat isteri Nabi, Khadijah binti Khuwailid. Isteri Nabi pun bantu tenangkan Nabi, selimutkan Nabi. Dan keesokan hari, Khadijah bawa Nabi jumpa sepupu Khadijah, iaitu Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ni seorang yang mengikut kitab agama Nasrani, dan dia menjelaskan kepada Nabi Muhammad bahawa yang datang tu adalah malaikat Jibril. Nabi telah didatangi oleh malaikat Jibril dan dilantik menjadi rasul. Itu peristiwa penurunan wahyu di Gua Hira. Okey. Kemudian kita belajar tentang dakwah secara rahsia. Datangnya perintah dakwah secara rahsia bila Allah turunkan wahyu yang seterusnya, iaitu surah Al-Muddathir ayat 1 hingga 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir
fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Sadaqallahul azim. Okay, ayat 1 hingga 5. Jadi dakwah secara rahsia ni berlaku macam mana? Kenapa dilakukan secara rahsia? Kenapa kena rahsia? Jadi dakwah secara rahsia dilakukan supaya orang ramai tidak terkejut dengan sesuatu yang baru yang mereka tidak pernah dengar dan alami sebelum ini. Okey, dalam dakwah secara rahsia ni dilakukan kepada siapa? Yang pertama, dakwah secara rahsia ini dilakukan kepada orang-orang yang terdekat seperti ahli keluarga, yang ini isteri Nabi lah, Khadijah. Contoh lain, kaum kerabat. Contoh, sepupu macam Ali bin Abi Talib. Apa lagi contoh? Sahabat-sahabat Nabi. Contoh, Abu Bakar As-Siddiq. Ataupun dalam senarai ini, Abu Bakar bin Abi Quhafah. Itu di antara orang-orang yang mula-mula beriman. Boleh tengok dekat bawah ni, kita ada Khadijah, Ali, Ummu Aiman, Zaid bin Harithah, Abu Bakar bin Abi Quhafah atau Abu Bakar As-Siddiq. Dan nama-nama di bawah Abu Bakar tu adalah orang-orang yang Abu Bakar yang berdakwah kepada mereka. Jadi Abu Bakar lepas dah terima Islam dan memeluk Islam, Abu Bakar pun ajak orang lain memeluk Islam sama-sama. Abu Bakar pun buat dakwah macam Nabi. Okey, itu dakwah secara rahsia. Kemudian dakwah secara rahsia ni berlaku selama 3 tahun. Baginda memilih rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam bagi menjalankan dakwah dan dianggarkan seramai 40 orang telah beriman pada dakwah secara rahsia ini. Itu kita ulang kaji sahaja dulu. Okey, siapa yang rasa macam tak ingat ataupun rasa macam belum belajar, tonton balik video yang pertama dan kedua. Video pertama tentang penurunan wahyu di Gua Hira, video kedua tentang dakwah secara rahsia dan orang yang mula-mula beriman. Jadi siapa hari ini buku teks kita akan masuk tajuk yang baru, dakwah secara terbuka. Siapa yang ada buku teks boleh buka muka surat 10. Siapa yang tak ada buku teks boleh tengok saja dekat skrin. Unit 4, dakwah secara terbuka. Jadi selepas 3 tahun, okay, ingat balik kan dakwah secara rahsia 3 tahun. Kita baca ni lah. Setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah secara rahsia selama 3 tahun, turunlah wahyu yang memerintahkan baginda berdakwah secara terang dan terbuka. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Maksudnya, maka sampaikanlah secara terus terang apa yang diperintahkan kepadamu, wahai Muhammad, dan berpalinglah daripada orang-orang musyrikin. Sadaqallahul azim. Surah Al-Hajr ayat 94. Okey, muka surat 11. Setelah baginda menerima wahyu yang memerintahkan supaya dakwah dilakukan secara terang dan terbuka, baginda terus menaiki Bukit Safa dan menyeru penduduk Mekah datang beramai-ramai mendengar seruan dakwahnya. Baginda menyeru supaya masyarakat Quraisy mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan jangan menyekutukannya, beriman dengan hari akhirat, percaya kepada balasan baik dan buruk. Seruan baginda ditentang oleh bapa saudaranya Abu Lahab dengan berkata, "Binasalah engkau, wahai Muhammad. Apakah kerana ini engkau menghimpunkan kami di sini?" Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah berikut. Surah apa? Surah yang awak dah hafal masa tahun 1. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim.
Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Sadaqallahul azim. Maksudnya, binasalah kedua tangan Abu Lahab, sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah harta bendanya dan apa yang diusahakan. Kelak ia akan masuk ke dalam api yang bergelojak. Dan begitu juga isterinya, pembawa kayu bakar yang lehernya ada tali berpintal. Surah Al-Masad ayat 1 hingga 5. Muka surat 12. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimpunkan kaum kerabatnya dan mengajak mereka memeluk Islam setelah Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada baginda ayat-ayat berikut. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan berilah peringatan serta amaran kepada kaum kerabatmu yang dekat, dan hendaklah engkau merendah diri kepada pengikut-pengikutmu dari orang-orang yang beriman. Kemudian, jika mereka ingkar kepadamu, maka katakanlah, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu lakukan. Surah Asy-Syu'ara ayat 214 hingga 216. Baginda menyeru mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan penyembahan berhala. Baginda semakin kuat berdakwah kepada orang ramai tanpa mengira masa dan sasaran. Namun usaha baginda ditentang oleh Abu Jahal dan Abu Lahab yang sentiasa mengikori dakwah baginda. Abu Jahal dan Abu Lahab menyeru kaumnya supaya tidak meninggalkan agama nenek moyang mereka yang menjadi anutan dan budaya mereka. Muka surat 13. Penduduk Mekah semakin ramai yang menerima dan yakin dengan ajaran Islam. Baginda tidak gentar menghadapi sebarang ancaman daripada kaum kafir Quraisy walaupun sebahagian mereka disiksa. Mereka tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengakui kerasulan dan mengakui kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir Quraisy pergi menemui bapa saudara Nabi iaitu Abu Talib. Mereka memohon Abu Talib menasihati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan melarang baginda dari mencela berhala mereka dan menuduh bapa-bapa dan nenek moyang mereka berada dalam kesesatan. Apabila orang Quraisy melihat kemajuan dalam usaha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebarkan agama Islam, mereka pergi berjumpa dengan Abu Talib pada kali yang kedua. Kali ini mereka mengugut Abu Talib dan mendesak supaya menghalang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari terus menyebarkan agama Islam atau orang kafir sendiri yang akan menghalangnya. Perkara ini telah disampaikan oleh Abu Talib kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada mulanya baginda menyangka Abu Talib tidak mahu melindungi dan membantu dakwahnya lagi.
Dengan perasaan sedih, Nabi Muhammad SAW berkata, "Demi Allah, wahai bapa saudaraku, jika mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, tetap tidak akan aku tinggalkan sehingga aku binasa kerananya." Setelah mendengar ucapan yang tegas daripada anak saudaranya, Abu Talib pun berjanji akan terus melindungi Nabi Muhammad SAW dan dakwah baginda dari gangguan dan ancaman orang-orang Quraisy. Faham ke cerita ni? Dakwah secara terbuka. Kita baca kali pertama. Siapa yang terlepas boleh rewind balik video ni untuk baca semula. So sekarang kita akan explain semula apa yang diceritakan dekat kisah ini, dakwah secara terbuka. Okey, patah balik muka surat 10. Setelah Nabi Muhammad SAW dakwah secara rahsia selama 3 tahun, turunlah wahyu yang memerintahkan baginda berdakwah secara terang dan terbuka. Jadi kalau kita dapat tengok balik masa peristiwa dakwah secara rahsia, pun Nabi mula dakwah secara rahsia bila Allah turunkan wahyu, Allah turunkan perintah. Surah Al-Muddathir ayat 1 hingga 5. Macam tu juga dengan dakwah secara terbuka bila Allah turunkan wahyu, surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr ayat 94, barulah Nabi berdakwah secara terbuka. Okey. Jadi bukannya Nabi suka-suka nak buat secara tertutup lah, secara terbuka lah. Tidak. Nabi menerima perintah daripada Allah. Okey. Muka surat 11. Setelah baginda menerima wahyu yang memerintahkan supaya dakwah dilakukan secara terang dan terbuka, baginda terus. Ini poin dia. Poin dia apa? Iaitu bila Nabi dapat perintah Allah, Nabi terus lakukan perintah Allah tersebut. Jadi bila Allah suruh Nabi buat secara dakwah secara terbuka, Nabi terus naik bukit Safa. Bukan Safa kerusi yang awak duduk kat rumah tu. Tak, ni nama bukit. Nama bukit tu Safa. Nabi naik ke bukit Safa ini dan Nabi seru, panggil penduduk Mekah datang beramai-ramai, dengar apa yang Nabi nak katakan. Perenggan kedua, baginda menyeru, baginda seru, mengajak. Seru ni maksudnya mengajak lah. Siapa yang tak faham lagi, baginda menyeru maksudnya Nabi mengajak. Mengajak apa? Supaya masyarakat Quraisy buat apa? Mengajak buat apa? Yang pertama, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud mentauhidkan Allah? Awak belajar subjek tauhid kan? Mentauhidkan Allah maksudnya sembah hanya kepada Allah. Hanya sembah Allah sahaja. Meyakini Allah lah yang Maha Esa, Maha Kuasa. Apa yang awak belajar dalam subjek tauhid, nama-nama Allah, Asmaul Husna, sifat-sifat Allah. Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadithi. Apa lagi? Asmaul Husna, Ar-Rahmanur Rahim, Al-Malikul Quddusus Salam. Itu semuanya nama-nama Allah untuk kita mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, mengagungkan Allah. Allah lah yang Maha Pengasih, Allah lah yang Maha Pemurah. Saya dapat bernafas hari ni, Allah lah yang bagi saya bernafas. Saya dapat makan hari ni, Allah lah yang bagi saya makan. Saya makan tapi saya dapat kenyang walaupun makan sikit, Allah lah yang bagi saya kenyang. Saya minum air sikit tapi saya hilang dahaga. Kawan saya minum banyak-banyak tapi tak hilang-hilang dahaga, Allah yang bagi saya hilang dahaga. Itu kita maksudkan dengan mentauhidkan Allah. Itu dalam perkara duniawi. Tapi ada juga ibadah, kita mentauhidkan Allah. Kita solat kerana Allah. Nanti Ramadan kita masuk bulan puasa, kita puasa kerana Allah. Itu mentauhidkan Allah, kita beribadat hanya untuk Allah. Yang kedua, Nabi menyeru, Nabi ajak apa? Jangan menyekutukannya. Maksudnya jangan menyekutukan Allah. Apa maksud menyekutukan? Sekutu. Apa yang awak faham tentang sekutu? Sekutu bukan kutu rambut, satu kutu, bukan. Sekutu ni maksudnya sama.
Sama taraf, sama level. Maksudnya, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Jangan samakan Allah dengan sesuatu. Penduduk Quraisy waktu tu dia menyembah Allah. Dia tahu Allah itu Tuhan. Tapi dalam masa yang sama, mereka juga menyembah berhala. Jadi mereka menyamakan berhala tu sama level dengan Allah. Sama-sama Tuhan. Jadi itu yang mereka telah sesat. Itu yang mereka salah. Jadi Nabi seru, Nabi ajak kepada mereka, sembah Allah saja dan jangan sekutukan Allah. Jangan sembah selain daripada Allah. Boleh faham? Kemudian apa yang lagi Nabi ajak? Beriman dengan hari akhirat. Bila kita beriman dengan hari akhirat, kita yakin dunia ni sementara je. Hidup kita ni bukannya untuk kita senang lenang kat dunia semata-mata. Tidak. Tapi kita juga hidup supaya kita dapat hidup senang lenang dekat akhirat. Macam mana nak hidup senang lenang dekat akhirat? Kita buat banyak pahala. Kita banyak bersedekah, banyak beristighfar dan sebagainya. Kemudian apa lagi Nabi seru, Nabi ajak? Percaya kepada balasan baik dan buruk. Bila kita percaya kepada balasan baik dan buruk, kita akan bersungguh-sungguh nak buat kebaikan dan kita akan takut nak buat keburukan. Okey. Tu Nabi ajak, Nabi seru, Nabi ajak orang Quraisy waktu tu. Yang pertama, sembah Allah sahaja, mentauhidkan Allah. Yang kedua, jangan sembah selain Allah, jangan sembah berhala. Yang ketiga, percaya hari akhirat. Kita akan lepas mati kat dunia ni, kita akan bangkit semula dekat hari akhirat. Yang keempat, percaya balasan baik dan buruk. Kita buat baik, kita dapat pahala. Kita buat jahat, kita tipu orang, kita dapat dosa, kita akan dibalas. Tapi perenggan seterusnya, seruan Nabi, apa yang Nabi ajak ni ditentang oleh bapa saudaranya Abu Lahab. Abu Lahab marah Nabi. Abu Lahab tentang dakwah Nabi. Abu Lahab kata apa? Binasalah engkau wahai Muhammad, apakah kerana ini engkau menghimpunkan kami di sini? Seolah-olah nak kata, merepeklah, panggil orang ramai-ramai semata-mata nak ajak ini ke? Dia kata macam tu. Itu Abu Lahab dia tentang dakwah Nabi. Disebabkan perbuatan itu Allah turunkan ayat Al-Quran membinasakan Abu Lahab. Sebab apa? Abu Lahab kata dekat Nabi, binasalah engkau wahai Muhammad. Allah balas balik. Apa ayat terjemahan dia? Binasalah kedua tangan Abu Lahab. Boleh dapat tak? Cuba bayangkan, Allah Tuhan kita yang binasakan. Kat dunia lagi dah dapat jaminan binasa, dah dapat jaminan akhirat. Jaminan akhirat pula. Jaminan neraka untuk Abu Lahab ni. Nampak tak? Dia punya balasan dia sebab dia tentang dakwah Nabi keras-keras. Okey, itu yang berlaku pada muka surat 11. Nabi naik, dapat je wahyu. Nabi naik ke bukit, namanya Bukit Sofa. Nabi ajak 4 perkara. Mentauhidkan Allah, jangan sekutukan Allah, percaya hari akhirat, percaya balasan baik buruk. Kemudian Abu Lahab tentang. Abu Lahab dia maki Nabi. Dia kata, binasalah engkau wahai Muhammad. Kemudian Allah turunkan ayat Al-Quran, binasa balik Abu Lahab. Okey. Muka surat 12, apa yang berlaku? Rasulullah SAW menghimpunkan kaum kerabatnya dan mengajak mereka memeluk Islam setelah Allah mewahyukan kepada baginda. Jadi lepas turunnya wahyu untuk perintahkan Nabi buat dakwah secara terbuka, tak lama kemudian datang perintah lagi untuk Nabi berdakwah kepada kaum kerabat. Inilah surah Al-Syu'ara ayat 214 hingga 216. Beri peringatan kepada kaum kerabat, mengajak memeluk Islam dan sebagainya. Okey, jadi Nabi pun, baginda menyeru mereka mentauhidkan Allah, sama macam dekat Bukit Sofa. Jadi bila Nabi jumpa dengan kaum kerabat pun, Nabi buat benda yang sama, mengajak mereka mentauhidkan Allah, sembah Allah sahaja dan meninggalkan penyembahan berhala. Baginda semakin kuat berdakwah kepada orang ramai tanpa mengira masa dan sasaran. Berbeza dengan dakwah secara rahsia, Nabi hanya berdakwah kepada sasaran tertentu. Sasaran ni target. Okay, kalau awak tembak, target kan, nak buat kat siapa? Pam. Jadi macam tu juga dakwah. Nak dakwah kat orang siapa? Orang ni. Jadi semasa dakwah secara rahsia,
dakwah tu hanya dilakukan kepada orang-orang yang hampir dengan Nabi seperti ahli keluarga, sahabat, kaum kerabat yang terdekat. Tapi dakwah secara terbuka ni, Nabi berdakwah kepada kaum kerabat, sama ada kaum kerabat yang dekat, kaum kerabat yang jauh, jiran, semualah, tak mengira sasaran. Semua orang Nabi dakwah, semua orang Nabi jumpa, tua ke, muda ke, miskin ke, kaya ke, semua Nabi dakwah jumpa dengan dia. Namun usaha baginda, usaha dakwah Nabi ni ditentang oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Yang maki Nabi tadi tu Abu Lahab, tapi ada geng dia, Abu Jahal. Jadi Abu Jahal dengan Abu Lahab ni sentiasa mengikori dakwah baginda. Maksudnya bila Nabi jumpa orang buat dakwah, Abu Jahal dengan Abu Lahab ni diikut Nabi. Dia dengar Nabi buat dakwah. Lepas Nabi habis dakwah, orang Abu Jahal dengan Abu Lahab pula dia cakap apa? Dia cakap ni, Abu Jahal dan Abu Lahab menyeru kaumnya supaya tidak meninggalkan agama nenek moyang mereka, iaitu penyembahan berhala, yang menjadi anutan dan budaya mereka. Jadi Nabi jumpa seseorang, contohlah Nabi jumpa seseorang dakwah, habis Nabi dakwah, Abu Lahab, Abu Jahal yang ikut Nabi daripada belakang pun bagi tahu balik dekat orang yang Nabi jumpa tadi, jangan tinggalkan penyembahan berhala, teruskan sembah berhala. Ini nenek moyang kita dulu buat. Dia hasut balik orang yang Nabi dakwah tu. Ini yang dilakukan oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Okey, muka surat 13. Penduduk Mekah semakin ramai yang menerima dan yakin dengan ajaran Islam. Mereka tidak gentar, tidak takut. Gentar ni takut. Tidak gentar menghadapi sebarang ancaman daripada kaum kafir Quraisy, walaupun sebahagian mereka diseksa. Nanti kita akan lihat pada tajuk yang akan datang, ada orang-orang Islam yang diseksa, terutamanya orang-orang yang hamba lah, level dia hamba. Jadi zaman Arab Quraisy waktu tu masih lagi ada sistem perhambaan. Dan hamba-hamba yang memeluk Islam biasanya akan diseksa oleh tuannya supaya mereka tinggalkan balik Islam, sembah balik berhala, kembali kepada kekufuran, kekafiran. Tapi kebanyakan orang Islam dia tak takut dengan siksaan tersebut. Walaupun diseksa, diancam sebagainya, mereka tetap beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Ni sambung, mereka tetap mentauhidkan Allah, tetap sembah Allah dan mengakui kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Orang kafir Quraisy pergi menemui bapa saudara Nabi iaitu Abu Talib. Agak-agak kenapa dijumpa dengan Abu Talib? Okey, ceritanya adalah semasa dakwah secara terbuka ni, Nabi menerima perlindungan daripada Abu Talib, iaitu bapa saudara Nabi. Abu Talib ni waktu tu dia belum lagi Islam. Dia tidak lagi beriman kepada Allah, dan maksudnya dia belum terima ajaran Islam. Dia belum meninggalkan penyembahan berhala dan sebagainya, tetapi dia tidak menentang dakwah Nabi. Boleh faham tak? Jadi orang kafir Quraisy, orang Quraisy ada yang beriman, lain cerita. Ada yang tidak beriman. Yang tidak beriman ni, ada yang tentang dakwah Nabi dan ada yang tidak menentang dakwah Nabi. Jadi Abu Talib di antara orang yang waktu tu belum lagi beriman, tapi dia tidak tentang dakwah Nabi. Bahkan dia protect, dia lindung Nabi berdakwah. Kalau ada orang nak kacau Nabi, dia lindung Nabi. Ada orang nak ancam Nabi, dia lindung Nabi semasa Nabi buat dakwah. Jadi sebabkan itu orang kafir, dia jumpa Abu Talib, sebab Abu Talib yang melindungi Nabi. Dia jumpa Abu Talib, dia orang buat apa? Mereka memohon Abu Talib menasihati Nabi Muhammad SAW dan melarang baginda dari mencela berhala mereka. Mencela ni apa? Mencela ni seolah-olah mengejek ataupun merendah-rendahkan. Mencela lah. Mencela, macam ni kita nak terangkan, mengkeji. Mengkeji. Kita kata berhala ni bukan suatu yang baik. Berhala ni hanyalah batu, dia bukan Tuhan. Jadi bagi orang yang menyembah berhala, ini adalah satu celaan terhadap berhala. Tapi betul lah, berhala tu adalah batu sahaja.
Yang manusia sendiri yang ukir batu tersebut. Kenapa nak sembah benda yang manusia sendiri yang ukir kan? Jadi mereka sembah berhala. Jadi Nabi dakwah supaya tinggalkan sembahan berhala. Dan orang kafir Quraisy ni dia tak suka. Dia suruh Nabi berhenti daripada mencela berhala mereka. Dan apa lagi? Melarang baginda dari mencela berhala mereka dan menuduh bapa-bapa dan nenek moyang mereka berada dalam kesesatan. Jadi dalam dakwah Nabi, Nabi menyeru untuk yang pertama tadi kita dah cerita Nabi ajak apa? Yang pertama mentauhidkan Allah, sembah Allah sahaja. Yang kedua, jangan menyekutukan Allah, jangan sembah berhala. Sembah berhala ni dilakukan sejak zaman nenek moyang mereka. Jadi betul tak nenek moyang mereka ni telah berada dalam kesesatan, lari daripada agama Islam, agama nabi-nabi terdahulu. Okey, saya cerita sikit lah, ni perkongsian sedikit. Dekat Mekah kan dah memang ada Kaabah kan. Dari mana datangnya Kaabah ni? Siapa tahu? Kaabah ni dibina oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi pada zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail juga telah diadakan ibadah haji, iaitu berjalan keliling Kaabah tu lah, ibadah tawaf kan. Jadi setelah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail wafat, kemudian turun ke generasi-generasi seterusnya, amalan haji tu masih ada, keliling Kaabah tu masih ada. Cuma ada peristiwa di mana seseorang tu dia dah pergi ke suatu tempat, dia nampak ada orang sembah berhala. Dia pun rasa macam, wow, hebat ah. Dia pun bawa balik satu berhala. Ini yang saya baca dalam kitab Rahiqul Maktum lah. Ni sekadar kisah tambahan, dia tak ada dalam buku. Jadi bila dia bawa satu berhala tu dekat Mekah, orang pun mula-mula start ikut. Dia dah lari daripada ajaran asal syariat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Asalnya tak ada berhala, asalnya sembah Allah sahaja. Tapi bila datang seorang, dia bawa berhala, lama-lama makin banyak berhala dan makin ramai yang sesat. Dia sembah Allah, dalam masa yang sama dia sembah berhala. Itu kesesatan yang berlaku. Jadi betul lah, Nabi kata nenek moyang mereka berada dalam kesesatan. Tapi orang-orang kafir Quraisy dia tak nak. Dia suruh Abu Talib nasihatkan Nabi, larang Nabi supaya mencela berhala dan tuduh bapa dan nenek moyang mereka dalam kesesatan. Padahal mereka memang dalam kesesatan sebab mereka menyembah berhala. Asalnya tak ada pun berhala tu. Asalnya agama millah Ibrahim, agama yang Allah turunkan pada zaman Nabi Ibrahim. Sama je sebenarnya dengan Nabi Muhammad, iaitu sembah Allah sahaja, mentauhidkan Allah. Okey, perenggan seterusnya. Apabila orang Quraisy melihat kemajuan dalam usaha Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam, mereka pergi jumpa dengan Abu Talib pada kali kedua. Jadi lepas dah jumpa yang kali pertama tadi, dia jumpa Abu Talib, suruh nasihatkan Nabi, tak jadi. Dakwah Nabi makin lama makin ramai orang memeluk Islam. Jadi dia orang rasa macam, tak boleh jadi ni, tak ada kesan ni, tak ada efek ni. So dia pun jumpa dengan Abu Talib kali kedua. Mereka buat apa? Kali ni mereka ugut Abu Talib, mendesak supaya halang Nabi, jangan bagi Nabi berdakwah. Atau kalau Nabi dakwah juga, orang Quraisy sendiri yang akan menghalangnya. Boleh dapat? Jadi orang Quraisy jumpa Abu Talib kali pertama, dia nasihat suruh Abu Talib nasihat Nabi untuk berhenti dakwah. Tapi Nabi tak berhenti berdakwah. Kali kedua, diorang ancam, suruh Abu Talib halang Nabi berdakwah. Kalau tidak, orang Quraisy sendiri yang akan halang. Itu yang dilakukan oleh orang Quraisy. Kemudian Abu Talib pun bagi tahu, perkara ini disampaikan oleh Abu Talib kepada Nabi Muhammad SAW. Pada mulanya baginda menyangka Abu Talib tidak mahu melindungi dan membantu dakwahnya lagi. Yelah, dalam ramai ahli keluarga yang
yang ada power lah, ada power untuk melindungi. Jadi Abu Talib ni di antara orang yang dihormati, disegani. Jadi bila orang nak tentang Nabi, bila Abu Talib ada, dia protect Nabi, orang pun tak jadilah nak kacau Nabi sebab ada Abu Talib. Jadi bila Abu Talib bagi tahu apa yang orang Quraisy tu kata, dia suruh halang Nabi dakwah, atau kalau tak orang Quraisy sendiri yang akan halang Nabi. Nabi pun dia menyangka, dia rasa Abu Talib ni tidak mahu lagi tolong Nabi, tak nak melindungi Nabi dan bantu dakwahnya lagi. Dengan perasaan sedih, Nabi Muhammad SAW berkata, tengok muka surah 14, Nabi kata apa? Demi Allah, wahai bapa saudaraku, jika mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, tetap tidak akan aku tinggalkan sehingga aku binasa kerananya. Apa maksud dekat sini? Cuba bayangkan matahari tu panas tak panas? Kita yang berada dekat bumi ni pun rasa dah matahari tu panas benar lah. Cuba bayangkan matahari tu letak betul-betul kat tangan kanan awak. Oh, tangan becur, terbakar, hancur terus lah. Bulan pula letak kat tangan kiri. Nampak bulan tu macam, alah, bulan kecil je daripada matahari. Tapi bulan tu, bayangkanlah, besar, lebih besar daripada kereta mak ayah awak. Bulan tu bintang, sejenis bintang, bintang yang mengelilingi suatu planet. Jadi nak angkat bulan sebelah tangan memang tak larat lah. Nak ceritakannya, kalaulah diberi siksaan seberat itu sekalipun, diberi siksaan seberat letak matahari kat tangan kanan, letak matahari kat tangan kiri sekalipun, disiksa sebegitu sekalipun, Nabi tetap tidak akan tinggalkan usaha dakwah. Faham tak? Ni maksud Nabi. Kalaulah disiksa sekalipun, diancam letak matahari tangan kanan, bulan tangan kiri, berat tu siksaannya, berat tu dia ujiannya. Tapi kalaulah disiksa sebegitu berat sekalipun, Nabi tetap tidak akan tinggalkan. Itu maksudnya. Maksudnya orang Quraisy tu nak ugut apa? Ugutlah. Nabi tetap akan teruskan dakwah. Faham? Setelah mendengar ucapan yang tegas daripada anak saudaranya, maksudnya Nabi lah yang ucap tersebut, Abu Talib pun berjanji akan terus melindungi Nabi Muhammad SAW dan dakwah baginda. Jadi Nabi pula Abu Talib lepas dengar Nabi cakap macam tu, tetap nak teruskan dakwah. Abu Talib pun berjanji nak lindungi Nabi dan nak lindungi dakwah Nabi daripada gangguan dan ancaman orang-orang Quraisy. Okey. Habis. Boleh dapat. Okey, tengok muka surat 15. Tahukah anda? Aktiviti saya tak buat lah, sebab aktiviti kelas pertama hari tu peristiwa wahyu di Gua Hira, dengan aktiviti kedua dakwah secara rahsia dengan orang mula-mula beriman, saya bagi aktiviti suruh buat kat buku tulis, suruh snap kat WhatsApp. 2 orang je hantar. Yara dengan siapa saya tak ingat. 2 orang je hantar, yang lain tak hantar langsung. So saya tak nak lah bagi latihan dah. Tunggu buka sekolah nanti baru saya bagi latihan. Tak apa, kita tengok buku teks muka surat 15 ni. Tahukah anda Nabi Muhammad SAW pernah ditawarkan dengan pelbagai perkara supaya baginda menghentikan dakwahnya. Baginda pernah ditawarkan untuk menjadi raja dan diberikan harta yang paling banyak, tetapi semuanya ditolak oleh baginda. Amalkan. Sentiasa berani berterus terang untuk menyatakan kebenaran. Okey, apa yang dapat kita belajar dalam pelajaran hari ini? Dakwah secara terbuka. Yang pertama, Nabi lepas dapat wahyu dakwah secara terbuka, Nabi terus naik ke Bukit Safa, menyeru orang Quraisy berdakwah. Buat apa? Yang pertama, seru tauhidkan Allah. Yang kedua, jangan sekutukan Allah, tinggalkan berhala. Yang ketiga, percaya hari akhirat. Yang keempat, percaya balasan baik dan buruk. Kemudian Abu Lahab tentang Nabi, dia kata, binasalah engkau wahai Muhammad. Kemudian Allah pun turunkan ayat Al-Quran tentang binasa balik Abu Lahab. Tabbat syada abi lahabim gatab. Kemudian apa lagi? Dakwah Nabi semakin berkembang.
orang kafir Quraisy, dia tak puas hatilah, dia jumpa dengan Abu Talib. Abu Talib ni siapa? Bapa saudara Nabi yang lindung Nabi semasa Nabi buat dakwah. Jadi orang kafir dia suruh Abu Talib nasihatkan Nabi supaya hentikan dakwah. Kali pertama dia orang jumpa tak jalan, Nabi tetap buat dakwah. Kali kedua dia orang jumpa Abu Talib, dia orang ugut. Sama ada Abu Talib yang halang Nabi ataupun orang Quraisy sendiri yang akan halang. Lepas Abu Talib bagi tahu Nabi, Nabi bagi tahu balik Abu Talib. Ugutlah macam mana pun, walaupun matahari letak kat tangan kanan, bulan kat tangan kiri, Nabi tetap akan teruskan dakwah. Jadi Abu Talib pun berjanji akan lindungi Nabi dan dakwahnya. Itu cerita tentang dakwah secara terbuka. Boleh dapat? InsyaAllah, moga Allah beri kefahaman kepada awak semua. Kita akhiri dengan tasbih kafarah surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.